Hai, salam sejahtera semua. Jadi video ini merupakan bahagian yang ketiga, part 3 bagi subtopik 5.2 pewarisan. Part 3 ya. Okey. Jadi dalam tajuk pewarisan, subtopik ini terdapat dua standard kandungan. Jadi yang pertama ini menerangkan pewarisan dalam manusia. Yang ini cikgu sudah terangkan dalam part 1 sebelum ini. Jadi siapa yang sudah lupa ataupun mungkin tidak faham, kamu boleh rujuk semula part 1. Yang mana dalam part 1 itu cikgu ada terangkan berkisar tentang alel dominan dan juga alel resesif. Manakala dalam part 2 yang ini tentang mekanisme pewarisan. Okey, jadi dalam part 2 itu cikgu sudah terangkan tentang mekanisme pewarisan ciri pada manusia menggunakan raja skema. Jadi untuk dalam part 3 ini, bahagian yang ketiga ini, cikgu akan terangkan tentang pewarisan jantina seseorang anak menggunakan mekanisme pewarisan juga. Okey. Jadi kita lihat yang ini sekali imbaslah, ulang kaji. Ini adalah raja skema pewarisan jenis rambut. So cikgu sudah terangkan dalam part 2. Okey. Di mana ini adalah proses meiosis menghasilkan gamet. Gamet itu separuh daripada genetik induk. Okey, genotip induk. Kemudian kita ada proses persenyawaan menggunakan formula 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3 dan 2 dan 4. Okey, kemudian kita akan dapat genotip anak gabungan gamet bagi kedua-dua induk. Masih ingat ini? Kamu boleh rujuk semula yang ini dalam part 2. Ada cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Jadi ini adalah pewarisan jenis rambut. Kita akan dapati fenotip anak dia itu ditentukan oleh genotipnya. Okey, sama ada alel dominan, alel resesif, gabungan kedua-duanya itu. Okey, penentuan nisbah. Okey, so yang itu ulang kajilah. Kita imbas kembali yang part 2 sebelum ini. Jadi untuk hari ini, okey, hari ini kita akan belajar tentang penentuan jantina. Penentuan jantina. Jadi berbeza dengan pewarisan jenis rambut yang tadi itu, yang cikgu tunjuk itu, pewarisan jantina seseorang anak ini ditentukan oleh kromosom seks yang diterima daripada ibu dan bapanya. Okey, jadi yang ini kamu sudah pernah belajar kan? Masih ingat? Dalam topik 5.1. Seperti yang kamu sudah belajar dalam topik 5.1, kromosom ini dia terdiri daripada dua jenis. Kita ada kromosom seks dan juga autosom. Okey. Di mana autosom ini adalah sejenis kromosom yang membawa gen, yang mana gen ini mengawal sifat seperti jenis rambut tadi, ketinggian, kebolehan menggulung lidah dan juga warna mata. Okey, itu contoh dia akan mengawal ciri-ciri begitu. Manakala yang satu lagi ini adalah kromosom seks, di mana kromosom seks ini dia membawa gen yang menentukan jantina sama ada lelaki atau perempuan. Dan ada dua jenis, kromosom seks X dan juga kromosom XY. Okey, jadi jantina seseorang itu akan ditentukan melalui gabungan ataupun kandungan kromosom seks yang terdapat pada selnya. Okey, yang ini ya. Kariotip ini masih ingat? Okey, di mana dalam seorang lelaki dan juga perempuan ini jumlah kromosom adalah 46. 46 ataupun 23 pasang lah bila kita susun. Kariotip ini maksudnya susunan kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai saiz dan bentuk yang hampir sama. Bila kita susun, kita dapati dia berpasangan begini. Jadi semuanya ada sini 22 dan pasangan ke-23. 23 darab 2, 46. 46 kromosom lelaki dan perempuan sama jumlahnya. Tetapi apa yang berbeza di sini? Kita lihat yang kariotip lelaki, autosom dia ada 22 pasang.
Okey, 22 pasang ataupun 22 darab 2 adalah 44 autosom. Manakala kromosom seks dia terdiri daripada kromosom X dan juga kromosom Y. Okey, jadi kita akan tulis genotipnya sebagai 44 iaitu bilangan autosom tambah XY. Manakala dalam perempuan pula, bilangan autosom itu masih sama. Okay, masih sama, ada 22 pasang ataupun 22 darab 2, 44. 44 tambah dengan kamu lihat di sini, kromosom seks ini seorang perempuan hanya mempunyai kromosom seks saja, ada 2. Kromosom Y tiada. Jadi maksudnya 44 tambah XX. Okay. Jadi sekarang kita lihat yang ini bagaimana pewarisan jantina itu berlaku menggunakan raja skema. Okay. Jadi kita ada di sini bapa dan juga ibunya ini. Fenotip itu adalah jantina lah. Sebab sekarang ini kita bercerita tentang jantina. Fenotip ini masih ingat maksudnya? Fenotip ini adalah ciri fisikal yang dipamerkan oleh seorang individu. Kita boleh lihat Jadi bapa lelaki, ibu perempuan. Genotip adalah maklumat genetik yang terkandung dalam sel itu, pada nukleus itu. Jadi seorang lelaki, genotipnya adalah 44 autosom tadi, tambah XY. Ini dia punya gabungan kromosom seks, XY. Manakala seorang perempuan pula, kita akan tulis genotipnya seperti begini. 44 tambah XX. Okey, dia tiada kromosom Y ya, XX. Okey, YY tidak. So, lelaki XY, perempuan XX. Kemudian, apabila meiosis berlaku, yang lelaki akan menghasilkan sperma dan seperti yang kamu belajar sebelum ini, proses meiosis ini dia akan menyebabkan ini jadi separuh. Okey, bilangan kromosom ini separuh. Gamet itu mengandungi separuh daripada bilangan kromosom. Maksudnya, 44 bahagi 2 kan, 22 kan? Yang ini jadi separuh XY ini kan jadi separuh. Jadi separuh sini X, separuh lagi pergi sini. So 44 bahagi 2, separuh 22 pergi sini, separuh lagi 22 ke sini. Dan XY ini akan berpindah juga. Sebahagian sperma akan membawa kromosom X, manakala sebahagian lagi membawa kromosom Y. Itu adalah gamet bagi bapaknya lah. Okey. Manakala dalam ibunya pula, sama juga proses meiosis, dia akan, ovum itu akan mempunyai separuh bilangan kromosom induk, iaitu 44 jadi 22 tambah X dan 22 tambah X. Jadi kamu lihat di sini, pada ovum itu, semua ovum akan mengandungi kromosom X saja. Dia sama jenis 22 tambah X. Yang ini pun 22 tambah X. Tapi sperma dia ada 2 jenis. Ada yang membawa kromosom X, ada yang membawa kromosom Y. Okey? Jadi sekarang kita lihat proses persenyawaan itu. Proses persenyawaan, ingat proses persenyawaan kita akan gunakan yang inilah. 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4. Apa itu 1, 2, 3, 4? Kita nomborkan gamet tersebut. Okey, kita nomborkan gamet tersebut supaya kita tidak confused lah. Kita tidak salah gabung Nanti bergabung begini, tidak boleh. Sperma dengan sperma tidak boleh bergabung. Ovum dengan ovum tidak boleh melekat balik Okey, jadi mesti gabung across. Jadi 1 dan 3, 1 dan 3. Jadi kamu gabung 22 tambah 22, 44 tambah X dan X. Okey. Yang seterusnya 1 dan 4. 1 dan 4. Okey, jadi 44 kan? 22 tambah 22, 44, X dan X. 44 tambah XX. Nah, next one, 2 dan 3. 2 dan 3. Jadi kamu tengok di sini 22 tambah 22, 44. Sekarang kita ada Y, ada X. Kita tulis XY. Kita masih tulis XY ya, jangan kamu tulis YX. Kamu ikut itu urutan ABC. X dahulu baru Y ya, dan kasih terbalik. XY. Jangan YX, XY. So, 22, 22, XY. Okey, gabungan yang keempat pula, 2 dan 4. 2 dan 4, kamu akan dapat 44 tambah XY.
Okey, jadi ini adalah genotip anak yang terhasil. Jadi sekarang kita lihat fenotipnya pula. 44 tambah XX, apa sudah tadi tu jantinanya? Perempuan. Jadi yang kedua itu pun sama juga perempuan kan? Sama kan yang ini ibu dia tu. Yang sini ketiga adalah lelaki XY dan yang keempat adalah lelaki juga XY. Okey. Jadi kalau kita lihat nisbah perempuan kepada lelaki itu, jadi nisbah ini maksudnya bilangan. Kita kira bilangan ya. Jadi perempuan di sini ada 1, 2, lelaki pun 1, 2. Jadi 2 kepada 2 atau kita boleh ringkaskan 1 kepada 1. 1 nisbah 1 atau 2 nisbah 2. Okey? Jadi itu dia punya nisbah. Dan kalau kita lihat daripada segi kebarangkalian untuk mendapatkan jantina anak lelaki atau anak perempuan adalah 50%. Artinya setiap kelahiran itu kebarangkalian adalah sama. 50-50. 50% lelaki ataupun perempuan. Apa yang menentukan jantina itu? Perempuan kah? Kita tengok di sini kesimpulannya itu. Jadi kesimpulannya di sini, kalau kita lihat tadi, jantina anak itu sebenarnya bergantung pada jenis sperma yang mensenyawakan ovum. Boleh ulang semula tadi. Jadi dia ikut yang mana satu sperma yang mensenyawakan ovum kan? Right? Sebab ovum itu sama saja, memang dia bawa X. Jadi jika sperma yang membawa kromosom X itu mensenyawakan ovum, jantina anak adalah perempuan. Kan? Kalau dia bawa X juga, mensenyawakan ovum yang memang ada X, 22 tambah 22, 44, XX, perempuan. Tapi jika sperma 22 dan Y itu mensenyawakan ovum, jantina anak yang terbentuk ialah lelaki. Okey, jadi kalau sperma yang membawa kromosom Y yang mensenyawakan ovum, dia akan dapat anak lelaki. Jadi kalau kita lihat raja skema tadi, yang menentukan jantina anak adalah lelaki, bukan perempuan. Okey, so itu saja untuk ini, habis sudah subtopik pewarisan. Okey. Jadi cikgu akan jumpa lagi kamu dalam video yang seterusnya. Dalam video yang seterusnya, next lesson, cikgu akan terangkan tentang mutasi. Okey, 5.3 mutasi. So itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Stay safe semua. Thank you.